Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه ومرضاته سبحانه وتعالى. أما بعد. Yang saya hormati ahli jawatan kuasa madrasah dan seluruh ahli jemaah sekalian, pertamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah taala panjangkan umur kita semua lagi dapat menghirup udara segar, boleh nafas molek-molek, boleh kecak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua ni. Yang mana nikmat Allah Subhanahu wa taala ni tak terhitunglah, banyak nikmat yang Tuhan bagi kita ni, kita tak hitung. Kita boleh rasa nikmat tadi tu bila mana nikmat tadi tu hilang, baru kita seru nikmat tu ada kita kan. Selagi nikmat tadi tu Allah Ta'ala tertarik kita, kita terseru tu nikmat. Supalah kalau kita sehat. Kita tak tahu juga kan kita sehat. Tapi bila mana kita mari sakit, baru terseru adanya nikmat sehat. Dia mari sakit tu baru seru adanya nikmat sehat. Dia mari sakit juga kita tunjuk orang. Kalau orang tu pening kepala dia tok ditepek atas dahi kan. Dia makan ubat. Dia tunjuk selalu bahawa adanya sesuatu yang ditarik oleh diri dia. Tertarik kepada diri dia. Kalau Tuhan tak tarik tu, dia tak berseru pun ada nikmat. Memang sehat. Supalah nikmat kenyai pun misalnya boleh makan molek-molek, tiba-tiba tak boleh makan, dia baru berseru. Tak gitu. Sebelum ni kita ni tak ada kecil manis, sedaplah kita makannya, tak berseru tu nikmat kita boleh makan benda-benda manis. Tapi bila mari kecil manis, tak boleh makan benda manis juga, air gula tak boleh, makan kuih tak boleh, ketika tu baru berseru nikmatnya Tuhan bagi kita. Supalah nikmat masa lapar pun supaya juga masa kita ada tu, kita tak berseru Tuhan bagi masa kita ni untuk kita ibadat kepada Tuhan, untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mari masa sibuk, baru kita berseru tak ada masa kita ni. Tak gitu. Kalau kita umur dah lanjut sikit juga, baru berseru lah 70 tahun dah aku hidup dunia, gapo aku buat. Orang muda tak berseru lagi. Dia yang mari umur tu, dia baru rasa nikmat masuk. Kiralah mana-mana nikmat sekalipun, kita ni sifat manusia ni jenis lupa semua tu. Mahathir ayat orang Melayu ni mudah lupa, tapi sebenarnya manusia tu lupa semua. Manusia ni semua lupa. Jadi dia rugi situ, dia rugi semata semua. Jadi nikmat masuk, nikmat kesihatan, nikmat luar, semua tadi tu insya-Allah lah kita gunakan sebaik mungkin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala bagi nikmat-nikmat tadi itu kepada kita semua. Hari ini yang kita akan sambung pada perbahasan minggu lepas, pada perbahasan rukun-rukun sembahyang. Muka surat 16. Muka surat 16. Arkanus solati 17. Kata musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kata pengarang, semoga Allah merahmati beliau dan juga guru-guru kita semua dan beri manfaat kepada kita akan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Dia kata arkanus solati 17. Bermula segala rukun solat itu 17. Dah minggu lepas ni lagu mana ni muson ni tuan pengarang ni yang kata 17. Biasa kita dulu dengarnya ada 13. Kali ni yang kata ada 17. Jadi pelik sikit.
Mana dia kira 17? Di sini kita nak cerita bahawa dalam mazhab kita Syafi'i, mazhab Syafi'iyah yang mengikut jalannya Imam Syafi'i ni, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ni dia berbeza pandangan dalam nak menetapkan bilangnya rukun dalam sembahyang. Yang mana bilangnya tadi ni berbeza mengikut sudut pandang masing-masing. Akan tetapi kalau kita tengok lepas ni, perbezaan pandangnya tadi itu hanyalah pada sudut lafaz saja. Maksudnya hanya beza pandangnya pada bila saja. Tapi pada hakikatnya bilangan rukun tadi itu tetap sama ya. Sebab semua yang dibincang beza pandangnya bilangnya tadi ni, semuanya kata benda tadi itu wajib kita laksana ke dalam sembahyang. Akan tetapi ada setengah ulama dia kira tu sebagai rukun, ada setengah ulama yang lain dia kira bukan rukun. Jadi penting untuk kita tahu dulu gapo dia rukun. Rukun sembahyang ni adalah suatu juzuk, satu bahagian yang tersusun di dalam sembahyang yang membawa ataupun yang membina hakikat bagi sembahyang tadi. Seolah-olah supolah kita kata kursi ni, maka dia kena ada kaki dia. Dia kena ada tempat menyendar. Maka kalaulah tak ada kaki, tak ada menyendar untuk bagi kursi, supolah sembahyang juga tidak dinamakan sembahyang, melainkan kalau cukup rukun dia. Kalaulah salah satu daripada satu rukun tadi itu tak cukup, maka tak jadi hakikat sembahyang. Dan hakikat bagi sembahyang tadi, kalau kita laksanakan rukun tadi, salah kalau kata kita ni tinggal, kita tak buat, dia tidak boleh kita gantikan dengan sujud sahwi. Dia lain dengan sunat abad. Ni ramai salah faham. Dia kata kalaulah kita tinggal rukun boleh juga nak ganti dengan sunat, dengan sujud sahwi. Itu kefahaman yang tersilap lah. Kerana sujud sahwi ni hanya boleh ganti bagi sunat abad saja. Lepas ni lah kita cara sunat abad tu gapo. Cuma hari ni kita nak cerita gapo dia rukun. Contohnya kalaulah seorang tu dia tak rokok pada rakaat pertama, maka tak sah lah rakaat tadi dan juga sembahyang dia. Tak sah. Sebab rukun tadi tu mesti buat. Seolah-olah kalaulah kita kerak dia, maka cacatlah dia. Maka tak jadilah dia. Sebagaimana kita cerita sebelum ni, rukun ni diibarat kepala dia. Kalau kerak kepala tak jadilah dia, mati gitu. Jadi rukun ni dia tak boleh nak ganti dengan sujud sahwi. Dia tak serupa dengan sunat abad. Kerana rukun ni memang benda yang perlu kita buat. Jadi dalam mazhab kita ni ada beberapa pandangan dalam bila rukun dalam sembahyang. Yang kita tahunya dan yang kita pegang pendapat utama dalam mazhab kita, pendapat yang kuat sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab dia Minhaj. Dia ikut bagi Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar bahawa rukun sembahyang itu ada 13 perkara. Ini kita tahu biasalah. Sini kita boleh kira lah sini ya. Dia kata apa? Kalau kata 13 tadi tu kita start dengan niat. Yang keduanya takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi orang yang ada kuasa diri. Dia boleh berdiri, maka dia kena berdiri. Itu yang ketiga. Bila dulu lah dah. Ada tu dalam kitab tu boleh baca. Yang keempatnya dia baca Fatihah. Yang kelimanya rukuk. Yang keenam dia i'tidal. Kemudian yang ketujuh dia sujud. Yang pertama dan yang kedua. Yang ke-8nya dia duduk antara dua sujud. Yang ke-9nya dia baca tasyahud akhir. Yang ke-10nya dia duduk bagi tasyahud akhir. Yang ke-11nya dia baca selawat ke atas baginda Nabi SAW di dalam tasyahud akhir tadi. Yang ke-12nya memberi salam. Dan yang ke-13nya tertib. Jadi 13 ni biasalah kita dengarnya 13 perkara ni. Dan 13 perkara ni lah adalah pendapat yang muktamad yang kita pegang. Dia jadikan tumakninah dengan makna kita kena kejap, kena tetap di dalam rokok, dalam sujud, dalam i'tidal dan juga duduk antara dua sujud tadi tu sebagai hay'ah ataupun syarat bagi mengesahkan rokok, i'tidal, sujud dan juga duduk antara dua sujud. Jadi kalau kita kira 13 perkara, tumakninah tu bukan rukuk, tetapi dia jadi syarat bagi rukuk. Tu kalau kita kira 13 perkara. Inilah pendapat yang kita pegang dalam mazhab kita.
Cuma dalam mazhab kita sendiri ada beberapa pandangan lain lagi. Antara lain ada kata 14. Tadi kita kira dah 13. Dia tambah so lagi iaitu tumakninah. Tumakninah ni ialah kita tetap, kita tegak tubuh badan kita lebih daripada qadar subhanallah. Nah, sekadar subhanallah. Jadi dia kira tumakninah pada rokok, iktidal, sujud dan juga duduk antara dua sujud tadi tu sebagai satu rukun yang asing. Maka tambah 13 tadi jadi 14 rukun. Ini adalah dalam kitab-kitab yang masyhur, antaranya Fathul Mu'in, dalam kitab Hawi dan bagi Mawardi dan lain-lain. Dia kata 14 kali. Ada setengah ulama yang lain dia kata ada 15. Dia tambah apa? Dia tambah niat berserta takbir itu sebagai satu rukun. Niat di dalam takbir itu sebagai satu rukun. Kebersamaan. Nah, muqaranah antara niat dan juga takbir itu sebagai satu rukun yang lain. Ni ada dalam kitab Tahrir dan juga Bughiyatul Tulab, kitab Jawi, dia kata ada 15 kali. Dan satu lagi pendapat sebagaimana yang dinyatakan ketua pengarah kita ni, dia kata 17 kali. 17 ni lagu mana? Kalau kita tengok sini dia kata dia jadikan tumakninah pada rokok tu satu rukun. Kemudian tumakninah pada iktidal tu satu rukun yang lain. Tumakninah pada sujud tu satu rukun, dan juga tumakninah pada duduk antara dua sujud tu satu rukun pula. Jadi 13 campur 4 jadi 17. Sebab tu dia kira 17 tu. Kitab ni dia ikut bagi kitab Raudah dan juga tahqiq bagi Imam Nawawi rahimahullah. Begitu jugalah bilangan 17 ni ada dalam kitab Umdatus Salik, Yaqutun Nafih dan juga Kifayatul Muhtadi, kitab Jawi ya, Syekh Muhammad Nur Al-Fatani. Jadi 17 ni pun ada juga ulama kita kira. Dan ada setengah ulama yang lain dia tambah lagi jadi 18. Iaitu 18 lagu mana dia tambah pula niat nak keluar semaya. Niat keluar semaya tu dia jadikan juga satu rukun. Ada ulama yang lain dia kata tak, bukan waktu yang jadi rukun, iaitu kita mualat, iaitu berturutan antara rukun-rukun tu. Jadi dia kata 18 kali. Ada setengah ulama lain, antaranya Imam Ghazali, pengarah bagi kitab Ihya Ulumuddin, dia nyatakan bahawa rukun semaya ni 19. Tadi dah jadi 18, dia tambah so lagi iaitu khusyuk dalam semaya. Geng-geng tasawuf ni, sufi, orang-orang sufi ni biasanya dia jadikan khusyuk itu sebagai satu rukun dalam semaya. Dengan erti kata yang lain, kalaulah seorang itu semaya tak ada mari sifat khusyuk dalam semaya dia, maka semaya dia tak sah. Ni golongan-golongan sufi dia tambah so lagi rukun. Cuma ala kulli hal, bilangan yang kita sebut tadi tu tak ada masalah lah pada kita nak kira saja. Kerana pada hakikatnya semua yang disebut tadi tu wajib kita buat juga. Jadi yang kita pegang yang mudahnya kata 13 lah. Kita kata 13. Cuma sini dia kata 17 kerana dia bezakan. Dia asing tumakninah pada rokok tadi, pada iktidal, pada sujud dan juga duduk antara dua sujud, dia jadikan satu rukun yang berbeza. Tengok sini dia kata arkanus solati 17. Bermula rukun solat itu 17 kali. Al-awwalu an-niyatu. Bermula rukun yang pertama ialah niat. Cuma sebelum kita masuk perbahagian rukun ni, kita pecah dulu. Rukun ni bagi 3. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li dan juga ada rukun qalbi. Gapo dia rukun qauli, iaitu rukun yang bangsa perkataan ataupun bacaan. Kita kena baca. Jadi ada 5 perkara rukun yang kita wajib baca dalam sembahyang. Pertamanya takbiratul ihram. Dengan masuk kita baca takbir. Dia bukan akad takbir tapi baca Allahu Akbar. Kita kena pelapah. Kalaulah kita tak sebut, dia tak jadi rukun tadi. Ada orang tu dia akad takbir saja, tapi dia tak sebut Allahu Akbar, tak sah sembahyang dia. Bagi orang yang mampu lah ni, dia lain kalau orang bisu memang tak boleh baca lah. Maksudnya orang ni orang yang boleh kecek. Jadi kalau dia ni boleh kecek, dia kena sebut Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Yang pertama, yang keduanya dia baca tahiyat. Tu baca, nama lagi baca tahiyat. Yang ketiga baca tasyahud akhir, tahiyat akhir. Dan yang keempat kita selawat kepada baginda Nabi dalam tahiyat akhir. Dan yang kelimanya salam. Salam. 5 perkara ni adalah rukun qauli, rukun yang jenis kena baca.
Kena baca ni, bila kata kena baca, syarat dia mesti kena dengar telinga lah. Nah, kalau kita kata baca, kena dengar telinga kita sendiri. Dengan maksud, kalulah keadaan ni tak bising, bukan duduk tepi jalan ataupun bukan ada orang duduk bina bangunan sebelum kita dah. Tak ada orang duduk geger lah, tak ada geger, maksudnya dalam keadaan leneng gini. Kalulah kita pelapah, kita baca rukun-rukun tadi, kita boleh dengar ke telinga kita, maka ketika tu baru sah bacaan tadi. Kalulah kita baca tapi tak dengar ke telinga, orang panggil basic sosai saja. Nah, gerak mulut saja tak bunyi suara, ketika tu tak jadi lagi. Nah, tak jadi lagi, dia kena keluarkan suara bagi yang ada suara lah. Itu rukun qauli. Lepas tu kita ada rukun fi'li, ada nekara, iaitu rukun yang jenis kena buat. Nah, rukun yang jenis perbuatan. Gapo dia? Iaitu kita berdiri betul. Yang keduanya kita rokok. Yang ketiga kita i'tidal. Yang keempatnya kita sujud. Yang kelima kita duduk antara dua sujud. Kemudian yang keenamnya kita duduk baca, kita duduk ketika tasyahud akhir. Nah, duduk ketika tasyahud akhir, maka jadi nekara yang jenis kena buat. Nah, dia kena buat sendiri. Maksudnya pergerakan kita lah. Nah, pergerakan mana? Ini mudah. Dan yang terakhir sekali yang jenis qalbi, iaitu rukun qalbi ada dua. Yang kait dengan hati lah. Yang pertamanya kena niat, dan yang keduanya tertib. Ini bagi tak nampak. Nah, bagi tak nampak ni rukun qalbi, iaitu niat dan juga tertib. Sini dia masuk, dia kata rukun pertamanya kena niat. Nah, rukun pertama kena niat. Niat ni lagu mana? Niat ni adalah gerakan hati kita. Kita mari dalam fikiran kita, dalam hati kita nak fikiran bahawa kita ni nak semaya. Kita semaya dengan perbuatan kita dan juga ikhtiar kita sendiri. Bukan orang paksa ke apa lah, kita sendiri nak buat. Maka itu dinamakan niat. Niat ni bagai dalam hati. Niat ialah benda yang berada dalam hati. Mudahlah kita nak kata niat ni benda dalam hati. Ada pun kita pelapah ni, waktu orang tak panggil niat, tapi kita melafazkan niat. Usolli solatal maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala. Kita sebut dengan mulut, itu bukan lagi niat, itu lafaz bagi niat. Niat ialah benda dalam hati. Dia dalam semaya ni, dia kena niat dalam hati. Dia bukan kena melapah. Melapah ni sunat saja. Contoh kita ada anak-anak kita, cucu-cucu kita ajarlah supaya melapah. Dan dalam mazhab kitanya sunat untuk kita melafazkan niat sebelum kita hadirkan niat tadi tu. Sunat atas pendapat yang utama dalam mazhab kita melafazkan niat pada semua ibadat. Sebab apa? Kerana kita kiaskan kepada perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi ini dia melafazkan niat ketika mana dia mengerjakan haji dan umrah. Begitu jugalah ketika puasa dan juga berkorban, Nabi ini melafazkan niat. Kerana ada riwayat hadis bila mana Nabi ini buat umrah dan haji. Contohnya dari riwayat Imam Muslim rahimahullah, hadis riwayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas riwayat, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, labbaika umratan wa hajja. Labbaika, aku sengaja mengerjakan umrah dan haji. Kalau kita biasa pergi haji kan, kita niat nawaitul hajj wal umrah wa ahramtu biha kan. Kita melapah. Kerana riwayat dalam hadis kita Nabi bila mana buat umrah dan juga haji, Nabi lapah. Labbaika umratan wa hajja. Nabi kata gitu. Jadi dalam mazhab kita ni, mazhab Syafi'i, antara usul ataupun perkara asas dalam mazhab kita ni, kita gunakan qiyas. Kita lapah guna qiyas. Salah satu masdar ataupun sumber ambilan dan juga istimbah hukum dalam mazhab kita ialah kita guna jalan qiyas. Jadi berdasarkan qiyas, kita mengkiaskan segala perbuatan dalam ibadat mestilah kita kata sunat untuk kita lafazkan. Sunat kita lafazkan niat kerana kita kiaskan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itulah. Itu asas silahnya. Asas silahnya kata gitu. Dan satu lagi, sebagaimana ulama-ulama kita yang lain katanya, antaranya Imam Romli dalam kitab dia Nihayatul Muhtad, kitab tu salah,
ada 9 jilid, dia kata bahawa sunat kita melapahkan tadi supaya boleh tolong dalam hati kita untuk niat. Kerana kadang-kadang boleh jadi kita ni tak mari, dia tak mari nak hadirkan niat tadi tu dalam hati. Kerana mungkin kita sibuk memikir benda lain, maka bila mana kita lapah niat, dia boleh tolong hati kita tadi tu supaya menghadirkan niat nak semaya. Boleh jadi kita duk balah dengan bini, boleh jadi duk serabut dengan cucu, anak, gabung di rumah, bila nak semaya tu dia tak mari, tak terlintas niat semaya. Maka dengan kita lapahkan niat semaya tadi, ulama kita kata itu boleh membantu lidah kita untuk membantu hadirkan niat dalam hati. Begitu juga dia boleh menjauhkan kita daripada sifat waswas. Kerana orang ni ada dia mari waswas. Waswas ni bagi dalam hati lah, waswas ni. Dia nyakit mental sikit. Jadi dengan kita sebut, dia boleh membantu sedikit sebanyak kita menghilangkan sifat waswas. Jadi niat ni ada tujuan-tujuan dia lah. Niat semaya ni, insya-Allah lepas ni ada perbahasan khusus dia cerita kalau semaya fardu kita kena niat gapo. Kalau semaya sunat kita kena niat gapo, tak apa. Lepas ni kita bincang. Cuma tujuan bagi niat ni kerana ada beberapa tujuan utama. Pertamanya kerana nak membezakan antara ibadat dan juga adat. Contoh dalam bahasa kita ni, kalau kapek depan ni kira dalam kawasan masjid lah gitu. Kalau kapek belakang tadi tu kira bukan kawasan masjid, kira madrasah. Sebab tu depan ni pun kita ada betul nawai tu ni i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi i'tikaf iaitu kita duduk dalam masjid tak gitu. Niatnya adalah kita datangkan dalam hati. Jadi cara i'tikaf mudah, hanya menggunakan niat. Asal kita duduk dalam masjid, kita niat, maka itu adalah i'tikaf. Duduk dalam masjid tu kira kalau kita nak boleh pahala kena niat i'tikaf. Jadi kalulah kita ni tak niat, maka duduk kita dalam masjid supaya duduk tempat-tempat lain. Jadi nak beza antara i'tikaf dan juga tak i'tikaf adalah dengan niat. Jadi haji dua orang depan ni betul. Kerana duduk dalam masjid boleh niat i'tikaf. Kalau duduk belakang tu tak boleh niat i'tikaf. Jadi duduk haji berdua berbeza dengan duduk haji duduk belakang. Sebab apa? Duduk sini boleh pahala lebih, duduk belakang sana tak boleh pahala lebih. Sebab sini tempat lain. Jadi nak bezanya lagu mana? Nak beza duduk kita dengan duduk biasa-biasa dengan niat. Dengan niat. Jadi dengan kita niat i'tikaf, maka kita dapat pahala lebih. Duduk kita duduk saja tu boleh pahala. Jadi kalau nak pahala boleh duduk depan. Pahala lebih duduk depan. Boleh saja. Itu satu contoh. Contohnya kita mandi. Ada mandi wajib, ada mandi sunat dan juga mandi biasa. Jadi nak beza antara mandi wajib, mandi sunat dan juga mandi biasa ni, nak boleh pahalanya dengan niat. Contohnya mandi hari Jumaat, kita nak pergi semaya Jumaat, kita ni pakai mandi lah lakunya. Contoh pagi juga, badai bang kita pergi kebun nak pergi semaya. Jadi kalaulah kita niat mandi sunat hari Jumaat, maka bolehlah pahala kita mandi tadi. Tapi kalaulah kita mandi saja-saja gitu, tak ada niat, maka ketika itu mandi tadi itu tak dapat pahala. Jadi tujuan utama niat yang pertamanya nak membezakan antara ibadat dan juga ada adat, iaitu benda biasa kita buat. Itu contoh dia. Yang keduanya nak beza antara ibadat yang sama. Sebab ada ibadat ni dia jadi fardu, ada ketikanya jadi sunat, ada ketikanya jadi nazar. Misalnya tadi kita kata mandi. Ada mandi wajib, ada mandi sunat, ada mandi biasa-biasa. Jadi nak beza tadi tu dengan niat. Dan yang ketiganya nak membezakan jenis ibadat, jenis semaya. Misalnya ada ketikanya kita semaya subuh, ada ketikanya kita semaya zuhur. Maka niatlah yang membezakan antara jenis semaya tadi. Contoh kita semaya duha, maka niat beza. Kita semaya asar, niat beza. Kita semaya hajat, niat dia pun berbeza. Jadi wajib kita niat tadi tu dalam hati, melapahkan dia tadi tu hanyalah sunat. Ada ketikanya kita lapah lain, niat lain. Contohnya kita ni nak semaya gorik lah tadi tapi kita melapah semaya asar. Tak tahulah apa kita terlapah, orang panggil tersalah kata. Tersalah kata lapah nak semaya asar. Walhal dalam hati kita nak niat semaya maghrib. Lagu mana ketika tu
Jadi semaya gapo? Maka ulama kita kata ketika itu jadi apa yang kita niat dalam hati. Kerana niat ialah bahagian dalam hati. Jadi gapo yang kita sebut, kalaulah menyalahi apa yang kita niat dalam hati sekalipun, yang diiktibarkan pada syaraknya ialah apa yang kita niat dalam hati. Kalau kita niat nak semaya maghrib, walaupun kita melapahkan semaya asar, salah sebut, maka ketika itu yang jadinya adalah maghrib. Itu tak apalah, jadi betul. Contohnya kalau kita nak semaya isya ni, dia sebut dah isya tapi niat maghrib. Ketika tu tak jadi kan? Kerana niatnya jadi nak menjadi maghrib. Walhal kita nak semaya isya. Baik. Cuma satu lagi dalam bab semaya ni, niatnya mesti ketika takbiratul ihram. Bila mana kita nak niat, kita kena hadirkan niat tadi tu ketika kita baca Allahu Akbar. Bila kita sebut alif pada Allah hinggalah ra pada akbar, ketika itulah kita hadirkan niat kita semaya tadi. Kerana takrif bagi niat dalam mazhab kita, an-niyatu hiya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li, iaitu kita sertakan sesuatu perkara dengan kita buat, maka ketika tu baru jadi niat. Kalaulah kita tak buat lagi tapi kita ada dalam hati, waktu tak panggil niat, orang panggil azam. Baru azam baru. Niat ni benda yang kita buat tu. Jadi buat tu kira lah jadi niat. Cuma dalam niat tadi tu, insya-Allah kita akan cerita lepas ni. Dia ada perbezaan sedikit lah, tengok kepada jenis-jenis semaya. Ada ketikanya semaya fardu kita kena niat lain, semaya sunat ada niat lain, dan juga ada jenis-jenis semaya sunat yang lain tu kita kena tambah dulu. InsyaAllah kita akan bicara lepas ni. Habis perkara. Rukun yang keduanya dia kata at-tsani takbiratul ihrami. Rukun yang keduanya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah kita melafazkan ataupun kita menyebut Allahu Akbar. Itu adalah takbiratul ihram. Sebab apa kita panggil takbiratul ihram? Kerana takbir ni adalah takbir yang menyebabkan kita boleh masuk dalam semaya, dan juga dia mengharamkan perkara-perkara yang halal kita buat sebelum kita semaya. Kalaulah kata sebelum semaya kita ni boleh makan, kita boleh minum, kita boleh jalan, kita boleh kecek, kita boleh gerak, maka bila mana kita takbiratul ihram, semua perkara-perkara halal yang kita boleh buat sebelum semaya tadi jadi haram. Kalau kita buat juga, batal semaya kita. Sebab semaya ni adalah ibadat yang khusus. Kerana baginda Nabi SAW ada bersabda dalam satu hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Nabi kata apa? Miftahus solati at-tuhur. Miftahus solati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Nabi SAW bersabda, pembuka bagi semaya itu adalah kebersihan. Maksudnya kita kena bersuci dululah waktu nak masuk semaya. Dan yang mengharamkan bagi semaya itu adalah takbiratul ihram, dan yang menghalalkan bagi semaya itu adalah salam. Maksudnya tara semaya ni adalah takbir dan juga bagi salam. Bila kita takbir, kita masuk dalam semaya. Ketika tu haram kita laksanakan, kita buat perkara-perkara yang boleh menjejaskan hakikat bagi semaya. Bila kita boleh buat balik? Bila mana kita bagi salam. Bila kita bagi salam, ketika tu barulah boleh semula kita nak kecek, kita nak makan, kita nak bergerak, kita nak pergi mari, ketika tu baru boleh kita buat. Sebab itu ulama kata dinamakan takbiratul ihram kerana dia bila mana kita mengucapkan takbir tadi, iaitu Allahu Akbar, ia mengharamkan sesuatu perkara yang sebelumnya halal untuk kita laksanakan. Baik. Yang wajibnya kita kata Allahu Akbar. Dan yang sunat ialah kita akad takbir, kita akad tangan ketika mana kita ucap Allahu Akbar. Akad tangan tadi tu hanya sunat sahaja, bukan wajib. Jadi kalaulah seorang itu dia semaya, dia tak akad takbir, tapi dia baca takbir, maka ketika itu tak ada masalah, sah semaya. Kadang-kadang kita nak buat dia masuk, tengok masuk semaya tak akad takbir ke apa, tapi dia sebutlah Allahu Akbar, maka ketika itu semaya dia jadi. Kerana
Pintu nak masuknya adalah dengan kita ucapkan Allahu Akbar. Jadi penting untuk kita baca Allahu Akbar ni, sehingga mana para ulama katakan orang yang tak boleh nak ucap Allahu Akbar hendaklah dia belajar. Siapa boleh. Bahkan kalaulah kata dia ni kena pergi ngaji luar negara sekalipun supaya boleh kecek, boleh dituturkan Allahu Akbar, maka ketika itu dia kena pergi juga. Dia kena pergi kerana pentingnya untuk kita mengenali dan juga kita fahami bahawa ucap takbir untuk semaya tadi itu wajib. Dan wajib baca takbir tadi tu, lepas ni kita akan bicaralah syarat-syarat dia nya. Cuma antara lain mesti guna bahasa Arab kalau kita mampu. Bahasa Arab. Maksudnya kita kata Allahu Akbar. Kita ni kalaulah kita ni mungkin Islam asal payah juga kita ni sebab kita ni Islam bakok, yang maksudnya ayah kita masa kita kecil tu duk ajar dah semaya. Dia kecil lagi kita belajar dah, maka mudahlah kita nak sebut. Tapi boleh jadi kalau orang tu baru masuk Islam, mu'alaf ataupun orang duduk jauh daripada ulama, dia ni payah nak bertutur, nak bercakap dalam bahasa Arab. Maka ketika tu bila mana dia tak mampu, selepas mana dia usaha belajarlah, ketika tu dia boleh terjemahkan Allahu Akbar tadi ke dalam bahasa yang dia boleh sebut. Contoh kalau kita pergi dakwah di tempat-tempat orang asli, bila kita nak ajar dia semaya, maka kalau dia tak boleh sebut Allahu Akbar, maka kita kata bahasa apa dia boleh sebut. Kalau dia kata boleh kecek Melayu, maka kata Allah Maha Besar. Tak boleh. Sebab apa kita boleh terjemuh tadi tu? Kerana Allahu Akbar ni bukan ayat Quran. Bukan ayat Quran. Jadi dia boleh terjemuh. Boleh terjemuh. Tapi kalau ayat Quran, contoh lepas ni kita bincang dalam bab baca Al-Fatihah, dia tak boleh nak terjemah kerana baca Fatihah ni adalah Al-Quran. Jadi kalaulah seseorang tadi tu dia tak mampu baca Fatihah, dia tak boleh nak terjemah. Dia ada cara dia lepas ni kita cerita. Baik. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiganya kata pengarah kita, Al-Thalisu Al-Qiyamu 'alal Qadir. Rukun yang ketiga, berdiri atas yang kuasa. yakni berdiri bagi orang yang mampu untuk dia berdiri. Berdiri ni iaitu berdiri betul lah bagi semaya fardu. Bagi semaya fardu, orang yang mampu untuk dia berdiri, maka dia kena berdiri betul dengan cara dia lurus ke tulai belakang dia. Tulai belakang ni berdiri tegak lah, maksudnya gitu. Bagi orang yang mampu, itu dikatakan sebagai berdiri. Kalulah kata siapa dia kena sandar, dia ni tak larat nak berdiri, siapa kena standar dulu baru boleh berdiri. Ketika tu pun dikira juga, dikira sebagai berdiri. Maksudnya bagi orang mampu lah, ataupun bagi orang bokok. Maksudnya orang bokok ketika tu sekadar yang dia mampu, maksudnya itu dikira lagi sebagai berdiri. Dia lain kalulah dia condong dah jalan ke depan gitu siapa-siapa orang kata tu bukan berdiri dah, maka ketika tu tak jadilah diri dia. Jadi bagi orang yang mampu, dia kena berdiri bagi semaya fardu. Semaya fardu ni ada banyak perkara lah, antaranya semaya 5 fardu yang kita tahu tu lah sama ada tunai yang ni dalam waktu ataupun qada. Semaya qada pun semaya wajib juga, semaya fardu kena buat jugalah, berdiri juga. Ataupun fardu kifayah. Fardu kifayah contoh lagu mana? Semaya jenazah. Semaya jenazah pun wajib berdiri bagi orang yang mampu untuk dia laksanakan. Kerana Nabi ajarlah para sahabat, bila mana dia semaya tadi tu, Nabi suruh berdiri. Ada kisah panjang lah. Cuma bagi orang yang tak mampu nak berdiri, lagu mana? Lagu mana bagi orang yang tak mampu berdiri, dia boleh duduk. Kalau orang tak mampu berdiri, dia boleh duduk. Contoh gini, kalaulah dia boleh berdiri tegak, dia boleh berdiri tegak. Kemudian kalaulah dia boleh berdiri dengan sedikit condong, contohnya kena nyandar ke dinding, ataupun kena guna tokak, maka ketika tu dia guna. Dia boleh berdiri tapi kena pegang ataupun kena nyandar ataupun pakai tokak, maka ketika tu dia kena buat gitu. Itu pertama. Yang keduanya, kalau dia tak mampu, dia boleh duduk. Cuma cara duduknya yang afdalnya kita duduk iftirah, sebagaimana kita duduk tasyahud awal. Kalau tak mampu juga kita duduk dalam keadaan sela, tarabbah. Kemudian barulah tawarruk. Tawarruk ni kita duduk tasyahud akhir. Jadi cara duduknya tasyahud awal, kalau tak boleh duduk sela, kemudian barulah duduk tasyahud akhir. Itu cara duduk. Cuma lainnya ada orang duduk atas kursi pun tak ada masalah, boleh duduk atas kursi.
Kalau tak mampu juga duduk, dia boleh berbaring. Contoh orang sakit, dia kena berbaring. Sebab dia tak boleh nak angkat tubuh badan dia tu. Contohnya dia tak larat tu, duduk atas katil, maka ketika dia duduk baring. Yang afdalnya dia miring atas rusuk kanan dia. Kalau tak mampu juga dia terletak lah. Dia terletak ketika tu bila mana dia nak rokok, dia nak sujud, dia isyaratkan. Kalau lah tak mampu juga, dia isyarat kepala ataupun dengan mata. Kalau lah kata tak mampu juga, badan ni memang tak boleh gerak langsung, mata tak boleh gerak, tapi hati ada lagi. Contohnya orang yang paralyzed kan, Alzheimer ke apa, tak boleh gerak langsung, ketika tu dia semaya dalam hati. Dengan maksudnya semaya ni kena buat semua lah, atas apa keadaan sekalipun. Cuma perbahasan dia panjang lagi, insyaAllah kita akan bincang minggu depan lah sikit. Kita akan cerita dulu. Tadi kita katanya semaya fardu. Kalau semaya sunat lagu mana pula? Adakah boleh kita berdiri ke kita boleh duduk? Lagu mana insyaAllah kita bincang pula. Kemudian ada keadaan, ada orang ni dia mampu diri pada keadaan-keadaan tertentu ya. 5 minit mula-mula dia boleh diri, lepas tu dia tak boleh diri. Lagu mana tu insyaAllah kita akan bincang lah pada minggu hadapan insyaAllah. Ada soalan ke? Tak ada Masa kat tu dulu. Hari ni mudah lah baru pun ni kan kita panah mula. Cuma ada lah beberapa masalah. Lepas ni kita akan cerita lah pada minggu hadapan insyaAllah. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Segala yang baik itu datang daripada Allah Taala, yang kurang itu daripada diri yang sendiri lah. Maaf atas salah silap. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham amwatana wa amwatil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil